Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 September bersama dengan saya, Nosha Mama Amin. Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh hari ini mencabar Azmin Ali mendedahkan jika dia merupakan Menteri Kanan yang didakwa menghalang Komi mempengerusikan sidang Dewan Rakyat atau sebaliknya. Semalam media melaporkan seorang Menteri Kanan telah menghalang Ahli Parlimen Teluk Intan itu daripada mempengerusikan sidang petang semalam. Tuan Speaker, saya mencabar Ahli Parlimen Gombak, adakah beliau Menteri Kanan tersebut? Berdiri dan bangun jawab soalan itu sekarang. Apa? Kalau berani sebagai Menteri Kanan, stand up and answer the question now. Saya berani kerana ikut peraturan. Bukan Ini peraturan, sesi answer soal the jawab. question. Adakah Jawab kamu sajalah. telah Jawab saja. Saya tidak benarkan sesi untuk perbahasan ini. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun kemudian mengakui bahawa dia ada mengutus sepucuk surat kepada Nga yang memohonnya untuk mempengerusikan persidangan petang semalam. Saya menukar fikiran last minute. Kemudian untuk soalan yang pertama, sememangnya prosiding itu sahlah sebab saya balik semula mengetuakan mesyuarat. Ya. Mengenai soalan kedua, saya sebenarnya tidak didorong ataupun perkataan yang digunakan pressure, ditekan oleh sesiapa untuk menukar fikiran. Walaupun beberapa anggota Parlimen pembangkang yang lain berusaha mendapatkan penjelasan lebih lanjut daripadanya, Azhar berkeras supaya sidang diteruskan dengan agenda yang dijadualkan. Kerajaan digesa membuka sepadan negara tanpa perlu kuarantin kepada semua warga negara atau bukan warga negara yang telah lengkap divaksin. Ahli Parlimen Kinabatangan Bong Motaradin membuat gesaan itu ketika beberapa negara Eropah dan Australia bakal membuka sempadan antarabangsanya bulan depan. Jadi saya ingin bertanya dengan kerajaan Malaysia, apakah kita akan terus berkurung seperti katak di bawah tempurung, ataupun kita juga akan mengikuti langkah-langkah negara yang mengisytiharkan bahawa kena membuka border mereka untuk memastikan ekonomi negara ini meningkat. Kalau tidak dibuka, ekonomi kita teruk, rakyat banyak menderita. Yang ada kerja sudah hilang pekerjaan. Sebab itu, pengangguran meningkat. Peluang pekerjaan tidak ada. Sementara itu, Bong menggesa lebih banyak pembangunan di Sabah dengan menegaskan Indonesia ketika ini sedang membangunkan lebuh raya di Kalimantan dalam usaha memindahkan ibu kotanya ke wilayah itu. Antara ibu negara ini dengan Kalabakan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. Sebab macam tidak ada movement daripada kerajaan persekutuan. Baik, berita yang seterusnya. Muhammad Syafiee Abdullah bersetuju hanya menerima bayaran RM1,000 untuk bertindak sebagai timbalan pendakwa raya dalam rayuan kes liwat kedua Anwar Ibrahim. Perkara itu disahkan oleh seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Zulfaqar Muhammad Khalil, di mahkamah hari ini. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes pengubahan wang haram terhadap Syafiee, Zulfaqar berkata peguam kanan itu memaklumkan kepadanya perkara itu ketika SPRM merakamkan kenyataannya pada 11 September 2018. Zulfaqar yang berkhidmat di bahagian komunikasi strategik SPRM hari ini memberi keterangan berkaitan kenyataan Syafiee kepada SPRM. Pada 11 Mac 2015 di Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu Nancy Shukri menyatakan Syafiee hanya menerima bayaran RM1,000 sebagai ketua pendakwa raya dalam rayuan Anwar terhadap kes liwat yang melibatkan bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan. Anwar sebelum ini mendakwa Syafiee dibayar sebanyak RM9.5 juta daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk bertindak sebagai ketua pendakwa raya dalam kes rayuannya. Syafiee pada 2018 bagaimanapun berkata
bayaran 9.5 juta itu dibuat sebagai yuran kerja guaman terkumpul untuk UMNO dan Barisan Nasional pada tahun 2004 dan 2008. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mencadangkan agar kerajaan memperkenalkan program kepada bank untuk membiayai pembelian saham oleh rakyat Malaysia bagi membina kekayaan jangka panjang. Ini katanya bagi mengambil kesempatan ke atas pasaran saham Malaysia yang kini berada di bawah nilai berbanding negara-negara lain memandangkan ekonomi negara mula dibuka semula. Kata Najib, pasaran saham Malaysia pernah menjadi kedua paling corot di dunia pada tahun ini dan meskipun mencatatkan sedikit peningkatan selepas kerajaan bertukar bulan lepas, ia masih di kedudukan ke-6 paling corot di dunia. Katanya pada ketika ini harga saham berada pada paras rendah yang bermakna ada banyak syarikat membayar dividen lebih tinggi berbanding caj perkhidmatan sebenar bank. Kata Najib, sekarang merupakan peluang bagi membolehkan seluruh rakyat turut terlibat dalam pemulihan ekonomi negara menerusi pembelian saham. Lebih-lebih lagi, pasaran saham melambangkan keyakinan dan kecergasan ekonomi. Antara langkah yang dicadangkan ialah untuk kerajaan sekali lagi menggantung jualan singkat yang dipantau serta pinjaman sekuriti untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Ia katanya bagi menstabilkan pasaran saham dan melindungi pelabur runcit. Najib turut mencadangkan agar proses mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Security dalam semua urusan syarikat tersenarai dipercepat dan dipermudah. Nama saya Nur Haniyo binti Abdullah. Anak saya Saswani binti Besu, umur 19 tahun. Dia ada penyakit kencing manis. Baru sebulan je. Lepas 2 minggu dia rasa mata dia boleh nampak sikit lah. Mungkin gula dia ada kawal dendam, mata dia boleh nampak. Kalau gula tinggi dia macam kabur sikit. Dulu dia insulin kan, ubat dia kita kena 14 unit, 12 unit. Sekarang ni kalau injek 8 unit, ada 9 unit, ada 10 unit. Kita kira makanan dia macam mana. Dia minum G-Shock tak injek banyak dulu. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Anwar Ibrahim mendesak Menteri Tenaga dan Sumber Asli Taqiyuddin Hassan tidak menyalahgunakan konsep takdir bagi menjelaskan bencana kepala air di kawasan Gunung Jerai, Kedah baru-baru ini. Kata Ketua Pembangkang itu, pandangan pakar menunjukkan faktor utama yang menyumbang kepada bencana itu ialah aktiviti manusia seperti pembalakan dan pembinaan. Semalam di Dewan Rakyat ketika menjawab soalan mengenai jalan ke Gunung Jerai yang masih tidak selamat, Taqiyuddin menyifatkan bencana kepala air itu sebagai satu takdir Allah. Ahli Parlimen Kota Baru itu juga menegaskan tiada aktiviti pembalakan berlaku di kawasan sekitar, namun jawapan berkenaan kemudian dibidas Anwar. Menurut Taqiyuddin, Gunung Jerai diisytihar sebagai National Geopark of Jerai dan tiada aktiviti pembalakan boleh dijalankan di situ. Namun bidas Anwar hari ini, kawasan Gunung Jerai sebenarnya tidak berada dalam hutan simpan kekal Ulu Muda seperti dakwaan Taqiyuddin. Tambah ahli Parlimen Port Dickson itu lagi, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah mengenal pasti kira-kira 3,500 hektar kawasan hutan simpan di seluruh Kedah telah diteroka secara haram sejak 2011. Antara lain, kata Anwar, NGO Sahabat Alam turut mengatakan banjir yang berselut dalam insiden itu adalah bukti nyata aktiviti pembalakan berlaku dengan kadar yang melampau. 2 anggota polis berpangkat Lance Corporal dan Konstabel Sokongan merupakan antara 14 individu yang ditahan polis pada Sabtu lepas di sebuah kondominium mewah. Kesemua 14 individu tersebut dipercayai menyertai satu parti liar yang diadakan di sebuah kondominium di Cangkat Raja Chulan, Kuala Lumpur Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur, ACP Saha Abdul Latif berkata, 7 lelaki dan 7 wanita berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun ditahan dalam operasi pada 9.30 malam itu juga positif dadah jenis ketamin. Beliau berkata hasil pemeriksaan polis turut menjumpai dadah jenis ketamin seberat kira-kira 5.56 gram dianggarkan bernilai RM834. Saha berkata semua pengunjung telah dikenakan kompaun sebanyak RM4,000 setiap seorang kerana melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara. Kesemua mereka turut disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 melibatkan Seksyen 12-2
dan 15-1-A kerana memiliki dadah. Saha turut memberi amaran keras kepada orang ramai agar tidak terlibat dalam aktiviti parti liar dan pihak pengurusan hotel atau kondominium diminta menyalurkan maklumat berhubung aktiviti tersebut. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.